jadi macam tu, dia pokok. Bukan dia berkuasa, dia tidak ada kuasa. Orang ahli-ahli fuqah ni tidak ada kuasa. Tetapi apa yang berlaku itu sebenarnya adalah telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Boleh jadi dengan sebab dia ini bersungguh-sungguh sangat, dengan niat dia jahat, Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri. Usaha dia tidak memberi bekas. Ada juga orang yang betapa tidak kebal. Ada orang nak pukul orang, tak jadi pun pukul orang. Tetapi boleh jadi dengan sebab dia nak buat jahat pada orang, lalu Allah Ta'ala beri kepada dia. Dan pemberian kepada dia itu sebenarnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukanlah kerana disebabkan dengan kepandaian dia tadi. Pandailah dia buat gitu, tapi sebenarnya itu tidak memberi bekas. Maka ahli a'in ini Allah Ta'ala beri juga, tetapi dengan sebab jahat dia. Jahat dia seperti mempengaruhi ambil hak orang, ataupun dengan sebab dia dengki pada orang lain, maka Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia sehingga kan boleh buat jahat pada orang. Dan daripada orang ahli sihir, daripada tipu dayanya, bersungguh-sungguh dia nak tipu daya, maka ahli-ahli sihir yang bersungguh nak tipu daya, Allah Ta'ala beri kepada dia dapat sihir orang, dapat sihir orang sehingga kan orang menjadi menderita, sakit dan sebagainya. Jadi bukan dia ada kuasa, dia ada kuasa sehingga kan dia dapat menyihir orang. Ada juga dia sihir orang, tak ada kesan apa-apa. Macam-macam sihir atau pada orang tu, tapi tidak ada kesan. Tapi dia hantar sihir pada orang ni, berlaku pada orang ni. Jadi apa yang berlaku itu sebenarnya tidak dapat lari daripada kata takdir Allah ataupun apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adalah himmah itu atas dua bahagi. Himmah, cita-cita, semangat itu atas dua bahagi. Satu dia panggil kubra. Kubra ni cita-cita yang berbentuk besar, perkara yang besar. Dalam kitab lain mengatakan aliyah. Cita-cita aliyah, cita-cita yang tinggi. Yang kedua surah. Surah ni yang kecil, cita-cita yang kecil. Ataupun yang kedua dia panggil dunwiyah, ya, cita-cita yang berbentuk duniawi ataupun cita-cita yang bentuk kecil, rendah. Maka yang kecil itu iaitu takluk hati pada sesuatu yang dicita. Yang ni yang cita-cita yang kecil itu yang dibentuk surah itu, maknanya takluk hati pada sesuatu yang dicita padanya. Maknanya bergantung hatinya pada apa yang dia ingini, yang dia ingini berbentuk perkara duniawi. Macam-macam lah benda-benda yang berbentuk perkara duniawi. Jadi bersemangat dia, seperti nak harta banyak, nak piti banyak, lalu dia bersungguh-sungguh bekerja, bersungguh-sungguh kerja. Jadi kesungguhan dia bekerja tadi, akhir kali Allah Ta'ala memberi harta yang melimpah ruah. Jadi apa yang dia dapat itu melihat kepada takdir Allah. Sebab itulah Nabi Allah Sulaiman ditanya mengenai kerajaan yang begitu besar. Allah Ta'ala beri kepada kamu kerajaan yang begitu besar. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi, bukan daripada aku, tapi semuanya daripada kelebihan Allah. Allah Ta'ala beri kepada aku, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji kepada aku, adakah aku ini bersyukur kepada Allah ataupun aku ini kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi cita-cita yang begitu tinggi tadi, itu dipanggil cita-cita duniawi. Lalu Allah Ta'ala beri juga, kerana ada cita-cita dia yang bersungguh-sungguh, tapi sayangnya cita-cita itu berbentuk cita-cita duniawi. Dan yang kubra, yang besar, iaitu ittisal hati pada Allah, yakni bergantung hati dia kepada Allah, bersambung hatinya kepada Allah. Ittisal, sambung, dengan tiada impisal, dengan tiada berpisah. Jadi dia kata cita-cita yang besar ni cita-cita yang bergantung hati kepada Allah. Bergantung hati kepada Allah dengan tidak berpisah hatinya kepada Allah. Jadi ada orang yang semangat dia semangat dia yang begitu tinggi. Ada semangat yang tinggi untuk dunia, ada semangat yang tinggi untuk akhirat. Semangat tinggi untuk dunia ni kadang-kadang berpisah daripada hati dia. Tapi semangat yang tinggi daripada akhirat ini, seperti inginkan makrifat kepada Allah,
inginkan mendekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah Ta'ala, dia tidak berpisah di dalam hatinya. Maka seseorang yang Allah Ta'ala beri, dia melakukan ibadat, amal ibadat kepada Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala beri dia melakukan amal ibadat pada Allah sehingga dapat dia makrifat pada Allah. Jadi makrifat kepada Allah boleh jadi dengan sebab hatinya sesuatu bergantung pada Allah. Allah Ta'ala beri. Kata guru saya, seseorang itu mendapat kedudukan maqam di sisi Allah bukan kerana bergantung amal yang begitu banyak sangat, tetapi apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada orang dia dapat makrifat sampai 10 tahun beribadat, sehingga kan ada ulama mengatakan aku beribadat 10 tahun untuk mendapat makrifat kepada Allah. Setelah tu baru dapat makrifat. Ada ulama mengatakan aku mencari kekhusyukan sembahyang berapa tahun tapi tidak dapat. Setelah berapa tahun lama baru dapat kekhusyukan sembahyang. Ada sahabat-sahabat Nabi bila jumpa dengan Nabi saja, lepas tu dapat terus khusyuk kepada Allah Ta'ala. Kata guru saya, sahabat-sahabat Nabi ini, hari ini dia bai'ah dengan Nabi, dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan Nabi, esok fana dengan Allah, terus fana dengan Allah Ta'ala. Bila Ibn Rabah yang dahulunya pernah menyembah patung berhala, tiba-tiba berjumpa dengan Nabi, dia seorang hamba kepada Umayyah bin Khalaf, kemudian berjumpa dengan Nabi. Bila berjumpa dengan Nabi, lalulah Allah, Nabi pun bai'ah kepada Bilal, beri kalimah la ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadah, lalu hati bergantung dengan Allah, tak putus-putus. Hati bergantung dengan Allah, terus dapat hakikat lalu. Sahabat Nabi ni Allah Ta'ala beri hakikat dulu. Masa itu tak mayang, kena Allah Ta'ala dulu, beri hakikat, beri makrifat dulu, baru datang syariat semayang ke dia. Kita tak boleh buat macam tu. Kita kena pergi makrifat dulu, tak mayang dulu, baru pergi mayang. Tak boleh. Kita syariat dah tinggal, syariat kena pergi kot syariat. Sebab pada syariat baru dapat, kena lalu ikut jalan tariqah, lalu sampai kepada hakikat dan makrifat Allah Ta'ala. Jadi seseorang itu mendapat makrifat kepada Allah Ta'ala adalah disebabkan pemberian Allah Ta'ala kepadanya, dan tidak dengan cita-cita yang begitu tinggi. Boleh jadi hanya roliknya begitulah, orang yang nak berusaha bersungguh-sungguh, beribadat sungguh-sungguh, lalu Allah Ta'ala beri kepadanya. Tapi kalau Allah Ta'ala nak beri, kadang-kadang hari ni tengok orang fakir miskin susah je, lalu pergi rumah dia, kesian nak belanja raya tidak ada, ambil duit sikit, ambil 300 riyal beri. Dengan sabit 300 riyal tiba-tiba gang, dapat makrifat kepada Allah Ta'ala, terus hati cinta pada Allah, asyik kepada Allah Ta'ala, boleh buang tercampur sifat mazmumah yang ada dalam hatinya. Macam mana dia dapat macam tu? Kerana kemarin dia bagi orang fitis tadi, bukan kerana cerita yang kuat-kuat. Sebab tu kata guru saya, kat awal kita buat zikir banyak-banyak. Siapa dah siapa makrifat, zikir tak zikir dah. Lidah pun tidak berzikir, hanya zikir hati. Hati dia berzikir, tapi nampak pada zahirnya sudah tidak lagi kuat beribadat pada Allah. Dekat awal saja kuat beribadat pada Allah, sehingga kan sahabat-sahabat Nabi pun ada yang hanya menjaga sembahyang 5 waktu dan kerja dia berjihad dia pada jalan Allah. Ada yang kerja dia meniaga je. Meniaga tu ibadat bagi dia. Meniaga dia ibadat. Ada yang betul-betul tumpu kepada ibadat. Dan ada sahabat-sahabat Nabi yang hanya beberapa ayat Quran saja ada dalam hati dia, tetapi hatinya sudah makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak apa yang berlaku itu semuanya tidak dapat mengubah apa kata takdir Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan apabila tiada ada iradat daripada Allah yang mendahului bagi hamba itu, nescaya tiada memberi manfaat amal itu akan dia. Apa-apa kalaulah tidak ada kehendak Allah, tidak ada takdir daripada Allah Ta'ala, maka apa yang dia buat itu tidak memberi manfaat. Tidak memberi manfaat. Apabila Allah Ta'ala tidak mentakdirkan dia, Allah Ta'ala tidak takdirkan dia dapat rezeki yang banyak hari ini, buat ibadat, kerja sungguh-sungguh pun banyak dapat hari itu. Tapi kalau Allah Ta'ala takdir dia rezeki banyak, dia lebih kurang rezeki banyak dia. Jadi apa-apa kehendak Allah, maknanya kesimpulannya Allah Ta'ala tidak mengikut kehendak manusia, tapi manusia hendaklah mengikut kehendak Allah Ta'ala.